A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Alhamdulillah. Kalau kita tengok hari ini adalah merupakan 17 Ramadan dan merupakan, kalau kita tengok setiap tahun kita meraihkan nuzul Quran. Dan hari ini daripada pagi lagi tengok pelbagailah ustaz, asatiza, ustaz dan juga program-program yang bercerita tentang nuzul Quran, kelebihan Ramadan dan juga Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran ni adalah hidayah daripada Allah SWT. Al-Quran ni adalah petunjuk. Jadi kepada sesiapa yang nak menerima Al-Quran tu sebagai hidayah dan petunjuk, dia kena bersihkan hati. Kan? Jadi hati ni benda yang kita nak kena teliti sentiasa, nak kena cek sentiasa kan. Dan hati ni dia bukan mudah sebab kita tak nampak apa yang kat dalam. Kalau kita nak korek basuh pun kita belum tentu dapat basuh hati kita kan. Kalau Rasulullah SAW pun dalam sejarah hidup baginda 2 kali kan, Rasulullah ini dibasuh hatinya. Tapi kalau kita manusia biasa, macam mana nak basuh hati? Itulah dengan proses tazkiyatun nafs, iaitu dengan proses pembersihan jiwa. Baiklah, hari ini sebenarnya saya sukalah mungkin nak menekankan bahawa pada 10 awal pertama hari itu saya banyak buat live berkaitan dengan pembersihan jiwa, kelebihan Ramadan, apa yang kita buat untuk memastikan yang kita dapat Ramadan yang terbaik. Ramadan ni apa maksudnya untuk kita. Banyak berkisar tentang kita dan diri kita dan hati kita lah. Dan 10 Ramadan yang seterusnya saya sebenarnya banyak memfokus kepada peranan bagaimana kita nak, bukan kita sahaja masuk syurga, tapi kita berusaha supaya seluruh ahli keluarga kita juga sebenarnya ditarik bersama-sama untuk merasai semangat Ramadan, dan dalam masa yang sama sekeluarga kita nak bawa masuk syurga. Bila kita duduk di dunia ini sebenarnya kita tidak hidup berseorangan. Apabila kita dilantik oleh Allah SWT menjadi hamba dan juga khalifah di atas muka bumi, kita dengan sendiri akan terkait dengan pelbagai orang yang berada di sekeliling kita. Kita akan terikat dengan hak dan tanggungjawab. Ada hak dan tanggungjawab tu berbentuk fardu, ada berbentuk sunat. Jadi ketika bulan Ramadan ni, kalau kita tak selesai soal fardu, kita ibadatlah bagaimanapun. Kita terawihlah lama mana pun sepanjang malam sebab kita nak ihya'ul lail. Betul tak tapi dalam masa yang sama kita tak settlekan isu-isu fardu kita, maka sia-sialah segala ibadat kita pada masa sekarang. Waalaikumsalam Cikgu Jinggo. Terima kasih banyak sebab sudilah terima kami semalam dekat warung makan sahabat. Siapa yang nak tahu pasal warung makan sahabat, boleh pergi live saya semalam. Dan sebenarnya sebelum ni banyak kali dah saya buat live dekat warung makan sahabat. Saya sangat menggalakkan kepada kawan-kawan yang misalnya daripada syarikat, daripada masjid, daripada pertubuhan, pergilah dekat warung makan sahabat yang diasaskan oleh Cikgu Jinggo, dan kat sana kita bantulah mereka sedaya upaya yang terbaik. Baiklah, ini sebenarnya antara kerja fardu kita juga. Bagaimana nak mengembalikan masyarakat terutamanya Islam ke jalan yang benar dan cinta kepada Allah SWT. Bila saya bercerita tentang hak dan tanggungjawab berkaitan dengan fardu, terutamanya tanggungjawab kita dalam keluarga masing-masing. Kalau saya macam ibu, kita kena cari jalan. Macam mana anak kita ni semuanya kita nak didik supaya rapat dan cinta kepada Allah SWT, dan maksud hidup mereka ni adalah sebagaimana yang diajar oleh Allah SWT. Itu yang paling penting. Kalau kita ni seorang ayah, cuba cek apa lagi kerja kita yang tak selesai. Mungkin kita ni fokus pada solat, pada puasa, pada infak, tapi dalam masa yang sama kita tak selesaikan tanggungjawab utama kita. Kalau ada dalam ni para suami ataupun para ayah yang masih lagi culas soal nafkah contohnya, kalau boleh tolong selesailah. Kan? Kita ni kena berjuang untuk menjalankan hukum hakam yang telah diceritakan oleh Al-Quran dan juga Al-Hadis. Waalaikumsalam Dr. Yaakob Sapari, terima kasih. Sebenarnya atas dunia ni
hidup kita adalah perjuangan. Bila kata perjuangan, ia bukan sesuatu yang mudah. Kita mesti berlawan kadang-kadang dengan diri kita sendiri. Dan kita juga perlu bertempur dengan pelbagai cabaran dalaman dan juga luaran. Kita juga perlu bertempur dengan musuh-musuh, sama ada musuh yang kita nampak ataupun musuh yang kita nampak. Sebab apa? Sebab cabaran sekeliling musuh-musuh kita ni sebenarnya, dia tak nak kita buat sebagaimana apa yang Al-Quran suruh dan apa yang Al-Quran buat catatan panduan kehidupan kita atas dunia ini. Sebab itu kita kata hidup kita adalah perjuangan. Seorang ayah, seorang suami kena berjuang berhabis-habisan untuk memastikan tanggungjawabnya kepada keluarga selesai. Apakah tanggungjawab asas sebagai seorang ayah? Bulan Ramadan ni kita muhasabah perkara-perkara begini. So ini soal fardu, kan? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Seorang ayah basic dia ialah untuk memastikan seluruh ahli keluarganya bebas daripada api neraka. Maknanya seorang ayah kena pastikan keluarganya bermula daripada isteri dan keseluruhan anak-anaknya, anak beranaknya kita kata, semuanya berada dalam syurga dan berukhuwah di dalam syurga nanti. Itu kerja seorang ayah. Sebab tu ia adalah suatu perjuangan. Apabila dia kata, "Alah ustazah, kita bukannya mampu sebenarnya ustazah nak menafkahi, terutamanya waktu pandemik." Tak apa tuan-tuan dan puan-puan, mohonlah daripada Allah SWT supaya Allah mudahkan kita membuat perkara-perkara fardu. Dalam Al-Quran sebut tanggungjawab tu adalah tanggungjawab yang terletak pada bahu wali, iaitu suami, bapa, pak saudara. Jadi apabila kita berjuang untuk memenuhi tanggungjawab kita dengan ikhlas dan memohon doa dan pengharapan daripada Allah SWT, insya-Allah Allah akan turunkan berkat kepada kita. Itu sebenarnya yang kita nak. Seorang ibu pula, ibu ni tanggungjawab dia sangat besar dalam memastikan hala tuju keluarga, perjalanan dan operasi keluarga berlangsung dengan kaedah yang Allah nak. Kitalah yang jadi pemimpin dalam rumah tangga. Bagaimana dengan menguruskan keluarga? Bagaimana dengan pengurusan anak-anak? Bagaimana dengan pengurusan ekonomi keluarga? Bagaimana dengan pengurusan pemakanan keluarga? Bila sebut tentang pemakanan, bulan Ramadan ni is about pemakanan yang bermula daripada perut. Jadi yang banyak bertanggungjawab terhadap keluarga soal pemakanan, pengurusan pemakanan, penyediaan sumber makanan, penghasilan makanan dan sebagainya, yang diurus tu yang suami buat balik adalah seorang ibu. Ibu nak kena pastikan masuknya makanan dalam ahli keluarga kita tu yang halal dan juga tidak syubhah. Kalau suami buat balik yang haram ustazah, kitalah ibu kena bertanggungjawab berjuang. Bagaimana yang haram tu kita sikitkan dan kita banyakkan yang halal supaya akhirnya kita dapat bagi makan ahli keluarga kita perkara yang bagus-bagus. Perkara yang halal dan jauh daripada syubhat. Satu lagi saya sebut banyak kali dah. Pastikan keluarga kita makan makanan halal tetapi tidak berlebihan. Ini tanggungjawab siapa dia? Pengurusan ini sebenarnya berkaitan dengan tanggungjawab seorang ibu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan ni kita nak cek hati kita. Dan tanda-tanda hati bersih apabila kita sanggup melakukan ketaatan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Yang kedua, kita sanggup berkorban kesenangan kita, kesukaan kita, benda yang kita seronok. Kerana apa? Kerana kita nak mengikuti perintah Allah SWT dan kita nak meninggikan kalimah Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuba cek Ramadan ini. Kita sekarang ringan ke tubuh kita? Ringan tak mata kita? Ringan tak kita nak kejutkan ahli keluarga kita? Ringan tak kita apabila kita berdepan dengan kita nak fikir macam-macam, nak pastikan ahli keluarga kita ni ikut apa yang Al-Quran suruh? Ringan tak kita buat benda tu? Ataupun kita rasa diri kita sendiri pun berat nak buat benda tu? Ataupun diri kita sendiri pun bukan setakat berat, rasa malas dan futur? Itu maknanya Ramadan kita tu tak sampai maksud lagi. Yang kedua pula, ada tak diri kita ni sanggup berkorban kerana Allah? Yelah, kadang-kadang kan kita seronok dapat buat macam-macam. Seronok dengan kecantikan diri, seronok dengan kemewahan dunia, seronok dengan pujian manusia, seronok dengan kuasa yang kita pegang. Betul tak Dr. Yaakob? Ni kita sama-sama bercakap berdua lah ni. Bila bercakap soal kuasa, kita berdua lah
orang kata makan cili dan terasa pedasnya kan. Seronok kita dengan kuasa, tapi dalam masa yang sama kita sanggup tukar semua benda ni. Kerana apa? Kerana kita betul-betul nak ikut perintah Allah SWT. Dan perintah Allah ni, tuan-tuan dan puan-puan, duduk kat mana? Allah dah bagi dah kemudahan kepada kita. Nak ikut perintah Allah, ikutlah Al-Quran. Dalam Al-Quran ni ada dua benda. Pertama, petunjuk. Nak jadi orang bagus, nak duduk tenang atas dunia, nak pastikan keluarga baik, jiran-jiran kita pun tidak bermasalah, ahli masyarakat sekeliling tu membantu kita juga dan mewujudkan suasana yang baik. Semua panduan ni kat mana? Mesti kita ikut daripada Al-Quran. Itu sebenarnya maksud asas daripada nuzul Quran pada hari ini. Kita baca bukan main khatam Quran, bertadarus-tadarus. Bukan main, dah berkhatam-khatam dalam bulan Ramadan ni. Sebab kita ada grup sana, grup sini, grup situ. Malam ada tadarus, siang hari ada tadarus. Pagi, petang, siang, malam mengaji Quran. Tapi rupanya hati kita berat sangat nak amalkan makna dan maksud Al-Quran. Itu maknanya kita masih bermasalah. Tak nak ikut petunjuk dan hidayah daripada Al-Quran. Yang bestnya lagi, Al-Quran ni dia cerita dah mana satu halal, mana satu haram. Jadi kita ni mudah dah sebagai manusia, tak payah fikir-fikir dah. Yang halal kita buat bersungguh-sungguh. Kita berjuang untuk dapatkan halal yang paling sempurna. Tapi yang haram kita berusaha untuk jauh betul-betul. Dan bukan setakat kita saja, tuan-tuan dan puan-puan. Kita pesan pula, kita wasiatkan pula kepada anak, menantu kita, cucu cicit kita. Supaya lari jauh-jauh daripada perkara yang haram. Jadi Al-Quran ni sebenarnya banyak memudahkan urusan kita atas dunia dan memudahkan perjalanan kita, jasad kita dan roh kita atas dunia untuk bertemu dengan Allah SWT. Baiklah, hari ini sebenarnya saya punya tema ialah kita nak bincangkan Al-Quran ni lah sebenarnya panduan keluarga bahagia di atas dunia hingga ke syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila keluarga bermasalah, kita pun akan serabut. Betapa banyak anak-anak yang kita nampak kan di jalanan. Macam semalam saya pergi tempat Cikgu Jinggo. Nampak anak-anak ni terbengkalai. Tahu tak terbengkalai? Tak balik rumah. Ada rumah. Tapi duduk merata-rata. Lepas tu ada orang bagi buka puasa. Buka puasa kecil-kecil lagi. Lepas tu kat tangan tu ada telefon tahu. Pergi kejar wifi ni nak main telefon. Orang kata nak tak makan dan buka puasa. Tak nak main telefon. Ni, kita ada banyak keluarga-keluarga yang begini. Maknanya dia balik rumah pun sama je, Ustazah. Baik dia main-main dekat jalanan macam tu, tak tahulah sekolah macam mana. Wallahu a'lam bisawab. Kita ada buat banyak orang-orang begini. Kita tengok kan? Jadi sebenarnya rahsia dia ada dalam Al-Quran. Macam mana nak dapat ketenangan, macam mana nak uruskan anak, macam mana nak uruskan jiran, macam mana nak uruskan duit, macam mana nak uruskan ibadat. Semua ada dalam Al-Quran. Cumanya tinggal kita nak kena cari gali. Jadi mulai daripada hari ini nuzul Quran, boleh tak semua kita cuba bina keluarga kita berasaskan panduan Al-Quran. Tak boleh buat banyak, buat sikit. Saya nak kongsilah beberapa kisah keluarga yang saya rasa sangat baguslah. Pertama, saya ada jumpalah satu pakcik ni. Kerja ni tuan-tuan dan puan-puan, orang kata tak ada kerja tetap. Tapi dia adalah seorang siak yang jaga masjid. Siak ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau dekat kampung lah, gaji dia ni 200 hingga 400 sahaja. Kerja dia tolong orang kan, bersihkan masjid, tolong basuh toilet. Lepas tu kalau ada orang tak ada nak azankan, dia azankan. Kalau waktu subuh dia yang tolong buka speaker ke apa ke. Gaji 3 hingga 400 sahaja. Dan sehari tuan-tuan dan puan-puan, dia buat apa untuk menafkahi keluarga dia. Tapi dia tak ada kata culas nafkah. Isteri dia tak boleh nak kerja sebab nak jaga anak. Kan? Tapi dia kerja dia pergi pasar Siti Khadijah. Saya jumpa sendiri dengan dia. Dekat pasar Siti Khadijah, siapa pernah pergi Kelantan, cuba pergi pasar Siti Khadijah. Kat situ orang perempuan ramai berniaga kan. Jadi dekat pasar Siti Khadijah, saya ingatkan dia ada kerja tetap. Tak.
Tapi kat sana dia ikut apa orang suruh dia. Katalah hari ni orang suruh dia angkat toy ikan. Dia angkat toy ikan. Kalau orang suruh dia angkat kain batik, dia angkat kain batik. Kalau orang suruh dia potong sayur, dia potong sayur. Itulah kerja dia sehari-harian, tapi dia tak tinggalkan jemaah. Solat jemaah dekat Masjid Surau dia tak tinggal. Kalau dekat Pasar Siti Khadijah tu, dia akan solat jemaah dekat Masjid Bara'ah. Sebab dekat pasar tu, dalam kawasan pasar, dia ada satu masjid, nama dia Masjid Bara'ah. Jadi Masjid Bara'ah ni, kalau masa time orang ngajar, dia akan pasang speaker. Jadi orang niaga ke, orang membeli yang ada dalam tu, tok peraih ke siapa ke, dia akan dengar ceramah. Tu maksudnya. Jadinya dia ni kerja tak tetap, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dia betul-betul berjuang untuk memastikan anak-anak dia sekolah Arab. Semua sekolah Arab. Kalau kat Kelantan ni, sekolah Arab ni ada di setiap daerah. Dan yuran dia murah. Sebab oleh kerajaan negeri kan, yuran dia ni setahun sekali lah. Macam yuran sekolah kebangsaan biasa. So dia hantar semua anak dia sekolah Arab dengan gaji tak berapa nak cukup ni. Dan masa tu kita tak tahu pun dia susah. Sebab apa? Sebab bila dia pergi masjid jadi siap tu, pakaian dia tu bersih. Cuma kita nampak lah dia ada ulang-ulang pakaian sama. Tapi kalau orang lelaki ni ulang-ulang jubah sama ke, ulang-ulang kurta sama tu biasa. Jadi kita tak perasan sebab dia bersih. Penampilan bersih, pakaian ni bersih. Tak adalah comot-comot. Cuma bila saya jumpa kat pasar saya terkejut. Rupanya dia kerja macam tu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri ambil inisiatif masa tu bantu dia lah. Kalau musim raya kita bantu. Kalau masa hujung tahun, masa dulu Disember, Januari buka sekolah, kita bantu. Sebab anak-anak dia susah lah nak pergi sekolah kan. Makan kais pagi, makan kais pagi, kais petang, makan petang. Tapi yang saya respect dia ialah penampilan bersih. Dan dia sangat suka duduk kat masjid, bantu masjid walaupun gaji kecil. Dan dia berusaha menafkahkan keluarga dengan titik peluhnya. Dan Alhamdulillah sekarang saya dah nampaklah dia mula senang selepas bertahun-tahun. Dia mula senang dan anak dia lepas seorang-seorang dah habis. Anak dia masuk universiti tu. Nak ceritanya susah-susah dia. Kerja tak tetap, anak boleh masuk universiti. Tapi dia tak macam kita lah. Tak fikir nak cantikkan rumah. Tak fikir nak bercuti macam kita. Tak fikir nak makan mewah-mewah macam kita. Tapi orang ini, bila kita ceramah, ustaz-ustaz ceramah duduk kat depan dengar. Dia tahu sikit, dia buat sikit. Dia tahu banyak, dia buat banyak. Dan inilah orang yang berjuang untuk hidup menurut Al-Quran. Inilah orang yang kita patut contohi pada masa bulan Ramadan sempena dengan nuzul Quran. Bukan mudah tuan-tuan dan puan-puan. Di sebalik kesusahan untuk berjuang supaya hidup dengan Al-Quran, amalkan Al-Quran. Yang kedua, saya ada satu kisah lagi saya pernah jumpa. Mungkin siapa anak-anak murid saya lama pernah dengar cerita ni. Tapi sampai sekarang saya rasa saya ambil iktibar lah daripada kisah budak ni. Budak ni budak Kelantan juga. Saya mestilah ramai kenal orang Kelantan sebab saya orang Kelantan, betul tak? Satu ketika saya pernah mengajar dekat TM, Menara Pucuk Rebung tu. Siapa yang kerja dekat Telekom, anak murid saya lama-lama kenal. Bertahun-tahun saya ceramah kat situ. Sehinggalah saya sibuk, barulah saya berhenti. Sebelum tu bertahun-tahun lah setiap bulan. Kadang-kadang 2 kali sebulan saya ceramah dekat Telekom. Antara pengajar tetap sajalah masa tu. Dan biasanya saya suka bercakap dengan Pak Gad-Pak Gad yang ada kat situ. Adalah satu Pak Gad ni, anak muda. Dia muda lagi pada saya masa tu. Dia lepas STPM, lepas tu dia datang ke Kuala Lumpur mencari sesuatu rezeki. Lepas tu dia kerja sebagai security TM. Gaji kecil, tak besar. Tapi yang saya seronoknya ialah dialah yang biasanya mengazankan azan, jadi Bilal lah. Bilal azan dekat masjid TM. TM Telekom tu dia ada masjid kat situ, tempat ustaz-ustaz ceramah. Macam saya akan ceramah dekat surau tingkat 18 sebab saya ustazah. Jadi budak ni saya tak ingat nama dia. Budak ni dia yang jadi Bilal. Maknanya kalau kita tengoklah dengan gaji security, kita check lah gaji dia kecil je dalam 2,000 lebih. Lepas tu suami saya tanya dia, ada anak isteri ke? Dia kata ada. Anak ada, isteri ada. Isteri kerja tak? Tak kerja dia kata. Tak kerja maknanya dia yang bagi nafkah. Lepas tu suami saya ni tanyalah, dah ada rumah ke? Alhamdulillah, dia kata Allah bagi rezeki, dia dapat rumah. Dia dapat beli rumah kat Ceras.
Rumah kecil je tapi dia dapat beli. Tapi yang saya heran, rumah dia tu rumah atas tanah yang 2 bilik. Rumah yang dulu yang murah tu kan. Tapi sekarang tak dapat lah, wallahualam. Saya tak terfikir macam mana dia dapat rumah tu. Lepas tu kalau pergi kerja datang dengan apa? Oh, saya ada motor je ustaz, dia tak ada kereta. Nampak tak? Dia berusaha memberi nafkah kepada anak dan isteri dia. Anak dia kecil-kecil lah masa tu kan. 2 orang ke macam tu, kecil je, isteri tak kerja. Tapi nak ceritanya dengan berkat gaji dia tu, dan dia ni selalu melazimi solat jemaah dekat masjid TM tu, dan kadang-kadang jadi bilal dekat masjid TM tu, volunteer. Lepas tu dia boleh beli rumah. Tapi dia tak ada kereta. Sebab dia tahu dia tak mampu nak dapat kereta, dia hanya ada satu motor untuk berulang-alik pergi kerja. Saya pun kata, ya Allah, ya Tuhanku, inilah cerita orang yang berkat. Gaji kecil tapi berkat. Kita gaji besar, tuan-tuan dan puan-puan, belum tentu dapat memiliki rumah. Betul ke tak betul? Saya pernah jumpa orang gaji 40,000, cari rumah, nak rumah tu, nak rumah ni, nak beli rumah tu, nak beli rumah ni. Sampai umur 40, tak ada lagi rumah, duduk menyewa. Nak ceritanya. Tapi dia ni Tuhan bagi gaji kecil, ada rumah sendiri walaupun kecil, cukuplah untuk family dia. Tak reti bercuti macam kita, tak reti nak bermewah-mewah macam kita sebab gaji kecil. Hanya ada motor je untuk angkut anak dengan isterinya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah jumpa kan, orang yang angkut isteri anak ke mana-mana dengan motor, nak pergi kedai lah, betul tak? Lepas tu nak pergi klinik lah dengan motor. Ni mungkin dia. Tapi rumah sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, bukan mudah kan nak hidup seperti ini. Lepas tu saya ada kenal lah seorang ni. Bagus sangat. Ini cerita orang kaya dan orang hebat. Kan? Orang kaya dan orang hebat. Gaji besar tapi berkat. Saya tengok macam mana dia jaga anak dia. Anak-anak dia semua mendengar kata. Kalau dia pergi mana-mana, sekarang dia dah pencen lama dah. Dia pergi mana-mana, anak dia ni dengan menantu akan ikut. Kalau ada ceramah ke, kalau ada program-program keagamaan, kerja-kerja kebajikan, anak dia lah dulu yang dapat diharapkan. Dan dia kalau pergi mana-mana, anak, cucu, menantu pakai ikut dia. Jadi saya kata, apa rahsia dia? Saya tanya, dulu mesti gaji dia kecil kan? Sekarang betul lah bila dah pencen, gaji sedap lah kan? Dulu dia mula dengan gaji kecil. Saya tanya, isteri kerja ke datuk? Dia datuk lah. Dia kata isteri tak pernah kerja daripada awal. Tapi dia ni, apa yang dia buat, dia betul-betul jaga agama, jaga keberkatan anak-anak, jaga apa yang masuk ke dalam mulut anak-anak dan perut anak dia daripada muda sampai sekarang. Dan anak-anak dia dididik dengan cara Islam. Kalau pergi asrama tu, anak-anak dia diajar supaya merancang duit. Dan anak-anak daripada kecil tu kalau pergi asrama, kalau kata dia tak bagi tahu awal-awal berapa nak duit, dia kata dia tak bagi duit. Sebab dia nak ajar anak dia merancang betul-betul. Dan dalam duit anak dia tu daripada kecil, dia mesti letak, okey, yang ni kena infak kat orang tu. Yang ni infak kat kawan-kawan. Kalau tak infak, kena denda. Macam tu sekali dia didik anak dia. Dan isteri dia tak kerja. Tahu sebab apa isteri dia tak kerja? Sebab dia kena jaga seorang anak OKU. Sampai tua sekarang, anak tu masih OKU lah sebab dia yang jenis severe. Yang jenis terapi pun tak jadilah. Dah besar dah anak tu kan. Jadi isteri dia tak boleh nak kerja. Anak ramai sampai 8 orang. Jadi orang kata cari rezeki yang halal, sikit-sikit hidup tu. Dulu-dululah tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat kan, kalau anak ramai ni biasanya jiran benci, jiran tak suka. Tapi kita anak ramai kena sabarlah. Jaga anak-anak, perangai elok-elok, biar ada adab. Tapi saya kagum dengan datuk ni, daripada kecil dia ajar anak dia infak, satu. Yang kedua, anak dia daripada kecil terlibat dengan kerja-kerja kebajikan. Yang ketiga, anak dia daripada kecil tu akan ikut program agama, program ceramah ke, program-program bantuan orang. Anak dia akan angkut sekali. Kecil-kecil pun akan angkut sekali pergi masjid dan lain-lain. Dan Alhamdulillah, sekarang kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, anak dia level bukan biasa-biasa. Dia buat kerja kebajikan sampai peringkat antarabangsa anak dia sekarang. Anak dia seorang kerja dekat Turki sebab terlampau hebat.
Kan? Lepas tu anak dia pun kerja tu pun bagus-bagus. Tapi semuanya tak kira lah dalam bidang apa pun, semuanya mesti ada kaitan dengan, kalau dia jadi doktor pun, dia akan berjuang dalam persatuan doktor Islam. Itu maksudnya. Kalau dia ni seorang engineer, dia akan berjuang juga dalam pertubuhan NGO Islam. Saya bila tengok tu, saya tiru satu-satu. Suami saya pergi kecek dia, Datuk, boleh tak ajar macam mana nak jaga anak? Sebab anak dia bagus, sampai ketua dengar kata mak ayah. Rahsia dia begitu. Saya kata, ui, lepas tu dia pun ajarlah satu. Dan kita bila kita tahu sikit, kita buat sikit, tahu banyak, kita buat banyak. Tapi yang saya dapat simpulkanlah daripada tiga-tiga cerita yang saya share ni, semua ketua keluarga yang ada ni, ketua keluarga yang hebat. Tak kira miskin, tak kira kaya, mereka semua betul-betul berjuang untuk menjayakan kerja-kerja fardu mereka sebagai ayah dan betul-betul nak ikut Quran. Yang kedua, tak kiralah mereka susah ke, mereka senang ke, mereka utamakan pendidikan agama kepada keluarga. Yang ketiga, ayah ni betul-betul berjuang untuk bagi nafkah yang halal dan berkat kepada keluarga. Dan seterusnya kita tengoklah daripada ketiga-tiga cerita ni, ketiga-tiga ni mempunyai kaedah bagaimana mereka ketiga-tiga ni cuba mengamalkan Al-Quran dalam konteks masing-masing. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan, bila saya cerita tiga-tiga ni, cuba kita cek keluarga kita kat mana sekarang? Anak-anak kita, cucu-cucu kita kat mana sekarang? Isteri kita, suami kita, kalau nak dibandingkan dengan mereka ni kat mana sekarang? Itulah sebenarnya ibrah terbesarlah bagi saya untuk nuzul Quran kali ini. Kita dah habis dah bincang pasal diri sendiri, pasal kelebihan Ramadan, semua dah tahu dah. Sekarang masanya untuk kita muhasabah diri, cek pula diri kita dan keluarga masing-masing. Betul Puan Juriah, rezeki sedikit tetapi berkat. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan ni saya sebenarnya bukan setakat bulan Ramadan, saya suka bantu keluarga-keluarga seperti ini. Lagi berkat. Saya suka sangat kalau orang tu susah tapi dia melazimkan diri dengan kerja-kerja Islam. Orang tu susah tapi dia penampilan bersih. Kalau kita pergi rumah dia walaupun papan, orang kata jongkan-jongkit kita pergi rumah dia. Saya pernah pergi rumah orang susah, jongkan-jongkit, tapi rumah dia bersih, teratur. Masya Allah, saya suka sangat. Orang macam ni saya lebih suka bantu. Sebab mereka ni dah nampak dah jalan-jalan Islam, berjuang nak buat agama, tapi Allah bagi rezeki tak banyak. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya bukalah sumbangan kepada semua. Kalau siapa nak menyumbang kepada imam, Bilal, penggali kubur, guru-guru tadika yang kat kampung, mereka ni tuan-tuan dan puan-puan, gaji hanya setengah tu 300. Tapi majoriti dalam 400 hingga 600 sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau kita tengok, mereka sanggup untuk istiqamah mendidik anak-anak dan masyarakat dengan agama. Dan saya banyak yang saya jumpa ni, mereka betul-betul nak jaga tahu keluarga. Ya Allah, kita pun malu, anak kita tak tahu ke mana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak menyertailah sumbangan kami, klik link yang ada dekat bawah tu nanti. InsyaAllah kita akan sampaikan. Dan pada hari semalam, kami telah pergi ke rumah warung sahabat untuk membawa rakan korporat tengok sendiri usaha bagaimana nak mengasuh dan mendidik orang-orang asnaf dan gelandangan, iaitu miskin kota. Bukan mudah tuan-tuan dan puan-puan. Tanyalah Cikgu Jinggu, ada Cikgu Jinggu dalam ni. Ya Allah, selama 30 tahun Cikgu Jinggu berjuang untuk membebaskan orang Islam daripada attitude yang tidak sihat. Kita bukan sekadar nak bagi makan percuma 360 hari, tapi yang paling penting, mereka ni kita nak didik supaya keluar daripada kepompong kemiskinan, kepompong attitude dan sifat yang tidak sihat, dan akhirnya mereka sama-sama bantu kawan-kawan yang lain. Itu satu. Yang kedua, hari ini juga saya akan bersama dengan Circle Ustazah Asma Hussein dekat Nilai untuk iftar bersama dengan follower-follower kat sana. Lepas tu esok kita akan bertolak ke Muar untuk bersama dengan Mu'allaf dekat Muar. Sana kita ada ramai nelayan daripada bangsa Cina dan mereka Islam. Kalau kita tak bantu, mereka cepat goyah.
dan kebanyakan mereka ni adalah miskin. Jadi kita kena sama-sama bantulah mereka. Sebab mereka ni mu'alaf. Kalau kita tak rapat mereka, tak bantu mereka, tak usaha jaga mereka untuk mempertingkatkan akidah mereka, itu tanggungjawab kita lah sebagai saudara se-Islam. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan ikutlah gerak kerja saya biasanya tak pernah tinggal lah Dun Maharani Mua. Terutama mu'alaf-mu'alaf kat sana dan asnaf kat sana. Saya tak pernah tinggal. Sebab saya lebih suka buat kerja yang berfokus, tapi kita ulang sampai kat sana dia dah boleh berdikari, berjaya, dah ada NGO dan mungkin yang dah fokus kat sana, barulah kita pergi cari kawasan lain. Dan pada hari Sabtu ni kami juga akan pergi ke kampung orang asli yang membuka sekolah kafar pertama orang asli di Malaysia. Alhamdulillah. Jadi kepada sama-sama yang nak, siapa-siapa nak join, okey, bolehlah sama-sama menyumbang. Wallahu a'lam bisawab. Jom kita berjuang untuk melahirkan keluarga pengamal Al-Quran sempena dengan nuzul Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.